Kalau benar dia anakku yang ku kandung 9 bulan 9 hari, yang ku lahirkan, aku susukan dari kecil sampai besar. Tunjukkanlah balasan atas anak yang tidak membalas jasa, yang tidak mengapa aku ibunya. Oh Tuhan, Kau tunjukkanlah pada anak yang tidak mengenal jasa. Pada suatu malam yang sunyi, studio Jalan Ampas menjadi gempar apabila kedengaran satu letupan yang kuat ibarat sebuah bom telah gugur sehingga bayi jaga menjerit meminta tolong. H.M. Rohaizat, Kemat Hassan dan Chow Chan Kok, iaitu pengurus makmal yang sedang bekerja malam, segera lari bertempiaran. Ini disebabkan kolam besar yang dibina untuk set filem Si Tanggang tiba-tiba pecah dan air keluar melimpah dari studio. Mereka yang tinggal berhampiran meluru datang melihat kejadian itu, namun akhirnya mereka semua ketawa kehairanan. Bagaimanakah kolam sebesar itu boleh pecah tanpa diusik oleh sesiapa pun? Disebabkan kejadian itu, seluruh kawasan di luar studio telah banjir. Menurut H.M. Rohaizat, barangkali puaka Si Tanggang sudah mengamuk. Mujurlah, syuting filem sudah selesai. Berikut adalah coretan mengenai filem Si Tanggang arahan Jamil Sulong, edaran Ogos 1961. Filem ini adalah filem Shaw Brothers yang termahal sekali selepas filem Hantuah dan Raja Bersiung. Ia menelan kos hampir 3 suku juta ringgit pada waktu itu. Pada kebiasaannya, Shaw Brothers hanya memberikan bajet produksi filem sebanyak RM30,000 hingga RM50,000 sahaja. Di antara sebab perbelanjaan tinggi adalah kerana kos pembinaan 2 buah bahtera, satu untuk Nahoda Redan lakonan S. Kadarisman dan satu lagi untuk bahtera Diraja. Selain daripada itu, kos pembinaan beberapa set rumah kampung, kostum yang ditempah baru serta perbelanjaan untuk rekrut ramai pelakon ekstra di lokasi luar. Kos logistik juga diambil kira kerana sebahagian besar penggambaran filem ini dibuat di pertengahan Laut Pengerang, Johor. Para pelakon dan kru ditempatkan di Sungai Rengit selama 3 minggu. Kos di situ sahaja menelan belanja sebanyak RM10,000 sehari.
Perjalanan bot untuk syuting di tengah laut saja mengambil masa 3 jam setiap hari. Pada keseluruhannya, ia berlarutan sehingga 15 hari kerana syuting kadangkala terkendala akibat gangguan cuaca seperti gelombang yang kuat dan ribut yang bengis datang tanpa amaran. Sementara menunggu cuaca tenang untuk syuting, para pelakon dan kru cuba menghiburkan diri dengan menyanyi dan menari, mengikut rentak gendang daripada peralatan seperti pinggan, cawan dan apa sahaja, asalkan boleh menghasilkan bunyi bila dipalu. Ada juga yang gemar membuat kerja-kerja lain. A. Rahim asyik memancing ikan, Zaitun pula gemar membakar udang, dan Sarimah pula suka mengumpul batu karang. Pada masa yang sama, Eskadarisman kerap memencilkan diri ketika syuting kerana beliau sedang mengidap penyakit yang terpaksa menyuntik pada pahanya beberapa kali sehari. Semuanya dilakukan sendiri. Menurut kata Jamil Sulong, kisah anak yang disumpah ibu ini ada berbagai versi. Di Brunei, cerita ini masyhur dengan nama Jong Batu atau Nahoda Manis. Di Medan pula namanya Sikantan. Di Padang disebut orang Malim Kundang. Namun, di Batu Pahat dikenali dengan anak Raja Donan. Dan akhir sekali di Batu Cave disebut sebagai Sitanggang. Setelah Jamil Sulong mengkaji cerita ini, beliau memilih Sitanggang sebagai judul filem arahannya yang ke-6. Penggambaran filem ini mengambil masa hampir 2 bulan termasuk pergerakan ke lokasi di Johor dan hasilnya sangat memuaskan. Filem ini boleh dianggap sebagai antara filem epik teragung yang pernah diterbitkan oleh Shaw Brothers. Kesemua para pelakon memberikan komitmen dan persembahan yang memuaskan. Antaranya yang paling outstanding sekali adalah Seniwati Normadiah yang berlakon sebagai Dermai, ibu yang malang. Ketika syuting babak di mana Tanggang menendang ibunya sehingga jatuh ke laut, pengarah Jamil Sulong sendiri menitiskan air mata melihat keberkesanan lakonan Normadiah itu. Pukul anak, pukul suka hati kau, buatkan hati kau patah. Berilah pertolongan anak. Tolong mana? Sampai hati kau padaku begini, Tanggang. Tanggang, kesiankanlah mana? Filem Sitanggang mula ditayangkan di Pawagam pada 20 Ogos 1961 dan telah mendapat kutipan box office atau pecah panggung. Adakah ini menunjukkan satu petanda baik ketika kolam air Sitanggang pecah di dalam studio sebelum filem masuk ke panggung? Atau ianya hanya kebetulan sahaja?